Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan kelas kita dalam mata pelajaran Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi dalam pelajaran yang ke-9 di bawah tajuk Tarikh Kitabatil Quranil Karim, sejarah penulisan Al-Quran. Sebelum kita kelas yang sebelum ni kita dah tengok Tarikh Kitabatil Quran dan Kitabatul Quranil Karim fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kali ni kita akan masuk pula tajuk yang ketiga, Kutabul Wahyi. Okay. Kutabul Wahyi bermaksud penulis wahyu, penulis wahyu. Seperti yang kita dah tahu sebelum ni, Nabi SAW dia ada ramai tukang tulis. Dia ada ramai tukang tulis yang mana setiap tukang tulis ni ditugaskan untuk tugasan yang tertentu. Ada riwayat kata tukang tulis Nabi ni ramai sampai melebihi 40 orang. Yang mana bukan semuanya buat tulis satu perkara saja. Ada yang ditugaskan untuk menulis wahyu, ada yang ditugaskan untuk menulis urusan kewangan, ada yang ditugaskan untuk menulis urusan hal ehwal masyarakat pada zaman tersebut, ada yang ditugaskan untuk menulis dan merekod harta-harta rampasan perang. Jadi dan pelbagai tugasan. Cuma yang kita fokuskan sekarang ni adalah penulis wahyu. Dan penulis wahyu bagi Nabi SAW juga ada ramai. Di antaranya yang kita tengok dalam buku teks, kita tengok yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Adakah 4 orang ini sahaja yang menulis bagi untuk Nabi? Yang 4 orang ni adalah di antaranya. Penulis wahyu untuk Nabi ni ramai. Jika turun wahyu, Nabi akan panggil salah seorang daripada 4 sahabat ni. Kalau salah seorang tak ada, Nabi akan panggil pula yang lain. Contoh kalau Nabi panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kemudian tak ada, dia akan panggil pula sahabat yang lain. Sebab tu ada ramai. Kerana tak semua sahabat dia akan duduk satu tempat saja. Ada sahabat yang dia pada satu masa dia akan bermusafir, dia akan keluar untuk urusan masing-masing. Jadi bagi yang ada, bagi penulis wahyu yang ada berharpiran, yang berdekatan dengan Nabi, maka dia akan menjadi penulis wahyu. Sekiranya tak ada, dia akan digantikan dengan sahabat yang lain pula. Cumanya di antara sahabat-sahabat yang paling banyak menulis wahyu untuk Nabi adalah Zaid bin Thabit. Sebab tu pada zaman pengumpulan Al-Quran dan pada zaman pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman juga, Zaid bin Thabit dipilih sebagai salah seorang daripada penulis Al-Quran. Penulis untuk salin daripada Mashaf Sayyidina Abu Bakar, dan pada zaman pengumpulan Abu Bakar juga dia dipilih untuk menjadi salah seorang yang menulis untuk Mashaf pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebab dia di antara ramai-ramai sahabat, dia yang paling banyak menulis pada zaman Nabi.
Pada zaman Sayyidina Osman nak pilih tukang tulis, siapa nak tulis untuk pengumpulan masa untuk menyalin daripada mazhab Sayyidina Abu Bakar ni. Maka Sayyidina Umar dia tanya, di antara kita sahabat-sahabat ni siapa yang paling banyak menulis? Dan semua sahabat-sahabat setuju bahawa Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang paling banyak menulis sejak daripada zaman Nabi, dan juga dia menjadi tukang tulis juga pada zaman pengumpulan Al-Quran zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi dengan itu pada zaman Sayyidina Uthman juga dia dipilih sebagai tukang tulis pada zaman Sayyidina Uthman. Okay? Cuma di antaranya 4 orang. Dan ada riwayat juga mengatakan bahawa penulis tukang tulis Nabi ada 4 orang. Cuma dalam riwayat tu tak dinyatakan siapa. Okay? Yang dalam buku teks disebut 4 orang ni cuma di antaranya sahaja. Ada ramai lagi. Contoh sahabat-sahabat lain dari kalangan orang-orang muhajirin yang menjadi penulis wahyu selain pada 4 orang ni ialah Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hudzaifah, kemudian Sayyidina Aisyah pun dia di antara juga yang menulis wahyu pada zaman Nabi. Kemudian Hafsah, Ummu Salamah pun di antara juga radhiyallahu anhum, dan adalah mereka ni di antara di kalangan orang-orang muhajirin yang menjadi tukang tulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdapat juga tukang tulis untuk Nabi, tukang tulis wahyu di kalangan orang-orang Ansar seperti yang saya sebut tadi, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, di antaranya, radhiyallahu anhum. Jadi ramailah. Itu pun yang saya sebut tu pun tak semua, ada lagi beberapa orang. Cumanya kalau dalam soalan keluar, dia tanya siapa tukang tulis Nabi, jadi pelajar boleh jawab sama ada 4 orang ini ataupun nama-nama yang lain yang pelajar tahu ataupun yang guru-guru bagi tahu, asalkan dia penulis wahyu. Cumanya yang mudahnya ingat 4 orang. Ingat 4 orang ni, 4 orang khalifah ni. Maka ataupun selain pada sekiranya nak tulis juga selain pada 4 orang ni, tak ada masalah. Kalau betul dan dia penulis wahyu, pemeriksa insya-Allah dia akan bagi markah juga. Cumanya untuk tajuk ni, Kutabul Wahyi ni dah pernah keluar. Untuk soalan SPM dah pernah keluar. Dan walaupun kemungkinan dia nak keluar lagi dalam soalan subjektif tu tak berapa tinggi, tapi kemungkinan dia akan keluar dalam soalan dalam bentuk dalam qismu alif tu masih ada. Walaupun dia takkan keluar lagi dalam soalan qismu ba, tapi dalam qismu alif dia boleh keluar. Sebab soalan qismu alif ni dia akan berulang-ulang. Walaupun dah keluar tahun-tahun lepas, dah banyak kali keluar pun dia akan keluar juga lagi. Cumanya dalam soalan qismu ba ni dia jarang-jarang. Kalau dah keluar, dia nak keluar lagi tu kemungkinan tinggi tu takkan. Tapi kalau qismu alif dia walaupun dah keluar, dia akan keluar lagi. Tak ada, dia akan berulang-ulang banyak kali. Jadi jangan ambil ringan jugalah. Jangan kata dah keluar ni apalah, boleh tak ambil ringan, boleh ambil ringan lah tentang tajuk ni. Soalan mudah, tapi kalau pelajar terlalu ambil ringan, over confident, nanti tak boleh jawab pula. Untuk mudahnya ingat 4 orang khalifah ni sebagai
penulis wahyu dan mereka juga hafal keseluruhan Al-Quran. Okay. Okay. Untuk tajuk kali ni ringkas dan sedikit saja. InsyaAllah kita akan sambung pula akan datang untuk tajuk yang seterusnya. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.